Hai dan Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Video ini adalah dibuat sebagai bahan bantuan belajar pada waktu PDPR ini. Cikgu harap semua dapat memberi fokus pada pembelajaran kita pada hari ini. Jom. Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Kembali lagi bersama cikgu untuk subjek Pendidikan Kesihatan tahun 4. Okey, untuk tajuk kita pada hari ini adalah kita akan belajar mengenai tajuk menilai amalan terbaik pengurusan diri apabila akil baligh. Okey, ini adalah lebih kepada cara-cara untuk awak menguruskan diri semasa awak mencapai akil baligh ataupun masa awak matang lah. Okey, kita akan tengok. Cikgu akan bahagikan kepada lelaki dan perempuan. Kejap lagi kita akan tengok. Baik. Ketika kedatangan haid dan ihtilam, kita mesti menjaga kebersihan diri. Betul. Okey, sebab apa? Sebab bila awak dah mengalami haid dan ihtilam, awak adalah seorang yang dalam proses untuk dewasa. Jadi awak kena cuba untuk menjaga kebersihan diri awak sendiri. Okey? Takkan awak nak bagi mak awak mandikan awak kan lagi kan, betul tak? Jadi awak kena jaga diri sendiri. Okey, tak ada orang yang akan bersihkan diri awak selain diri awak. Jadi kita akan tengok sedikit demi sedikit apakah cara-cara untuk awak menjaga kebersihan diri. Okey, ini adalah untuk lelaki. Okey. Penjagaan kebersihan lelaki lebih mudah berbanding perempuan. Betul. Okey, ini tak disangka lagi ya. Okey, kita akan tengok. Kalau lelaki ni penjagaan kebersihan dia orang kata lebih minimum, lebih sikit berbanding perempuan. Okey. Sebab apa? Sebab lelaki ni lebih simple daripada perempuan dan perempuan adalah orang yang lebih istimewa. Jadi kita akan tengok untuk lelaki dulu. Okey, kita akan tengok apa yang lelaki perlu buat semasa awak mengalami ihtilam. Okey, yang pertama kita akan tengok adalah menukar baju. Okey, banyak sebab dia lah. Okey, antaranya adalah disebabkan awak akan makin cepat untuk berpeluh. Okey, kalau budak kecil berpeluh, dia kurang bakteria berbanding dengan orang semasa awak nak mengalami proses remaja lah. Okey, jadi kalau berlaku ihtilam, awak perlu menukar baju lebih kerap. Okey, sebab awak akan berpeluh lebih kerap. Okey, yang kedua adalah mandi dan bersihkan diri. Okey, bila awak banyak kerap kali tukar baju, okey, kalau awak rasa awak rajin, awak boleh untuk bersihkan diri terus. Okey, contoh kalau masa awak kecil-kecil, awak cuma mandi 2 kali sehari. Okey, kalau awak dah besar sikit, awak boleh cuba untuk mandi 3 kali sehari. Okey, pagi, tengah hari, petang, okey, ataupun malam. Okey, kalau macam budak-budak dia lain sikit. Kalau kita suruh mandi pun dia tak nak mandi sebab dia rasa dia nak main saja. Okey, jadi kalau awak bila awak dah mengalami ihtilam, awak dah semakin matang, awak boleh berfikir bila masa awak perlu untuk mandi. Okey, seterusnya membasuh dan menukar cadar. Okey, yang ni awak kena cucilah. Okey, awak tahu kan kalau ihtilam apa yang terjadi, akan mengalami pancutan air mani. Jadi kalau terkena dekat bahagian cadar pada katil awak, awak perlu bersihkan sendiri. Okey, awak boleh basuh, awak boleh tukar cadar. Okey, sama ada awak nak basuh tangan ataupun awak nak basuh mesin, terpulanglah. Tapi asalkan awak basuh. Tak semestinya awak basuh. Contoh, awak boleh kemaskan, kemudian awak bagi dekat awak punya parent untuk basuhkan. Okey, yang penting awak kena tukar cadar dan cuci bahagian yang kotor. Okey, untuk yang terakhir, menjaga kebersihan pakaian dalam. Okey, awak basuh, awak kerap kali basuh, itu sudah mencukupi untuk awak menjaga kebersihan pakaian dalam awak. Okey, cikgu tak perlu bagi tahu pakaian dalam ni macam mana. Awak boleh tahu sendiri, awak boleh fikir sendiri.
yang mana yang dikatakan sebagai pakaian dalam. Okey, awak perlu basuh, okey, dekat mesin basuh. Kalau awak rajin, awak bolehlah basuh pakai tangan macam dalam gambar ni. Okey, dalam gambar ni dia cuci pakai tangan sebab dia sangat rajin. Okey, kalau tak rajin, awak basuh pakai mesin basuh ataupun Dobi. Okey, kita pergi untuk perempuan pula. Okey, perempuan juga perlu lakukan apa yang lelaki lakukan. Okey, apa yang lelaki buat tadi, 4 perkara tadi, perempuan juga perlu lakukan sebab itu adalah penjagaan yang basic. Jadi, akan tetapi terdapat beberapa penambahan kerana anda merupakan insan yang lebih istimewa. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tekankan beberapa penambahan untuk perempuan. Okey, sebab apa? Sebab perempuan ni lebih istimewa lah. Sebab kita tahu bila kita cakap haid adalah berkaitan dengan darah. Jadi penjagaan dia mestilah lebih kemas daripada lelaki punya. Kita akan tengok. Baik, ini adalah penjagaan untuk seorang perempuan tambahan. Okey, yang lelaki tadi, yang 4 perkara yang lelaki buat tadi awak kena buat juga, tapi tambahannya ada juga lagi 4. Okey, awak tengok. Yang pertama adalah kerap tukar tuala wanita jika pendarahan banyak. Okey, yang ni awak boleh nilai sendiri. Kalau awak nak tahu pengalaman, awak boleh tanya dekat awak punya parent. Okey, ataupun dekat kakak perempuan awak ataupun sesiapa yang berkaitan dan awak boleh percayai. Okey, itu adalah penting. Yang kedua adalah buang tuala wanita di dalam tong sanitari. Okey, sanitari ni macam lebih kurang macam tong sampah lah. Okey, awak jangan buang dia di dalam toilet, lubang jamban tu tak boleh. Okey, awak basuh elok-elok, awak bungkus elok-elok, awak buang di dalam tempat dia. Okey, dalam lebih kurang macam tong sampah lah. Asalkan nama dia tong sampah, itu adalah tempat yang sesuai untuk awak buang. Bukan buang di dalam tandas, ataupun awak tak boleh tinggal di dalam tandas macam itu saja. Okey, sekurang-kurangnya awak basuh, kemudian baru awak buang di dalam tong sampah. Baik. Yang ketiga, cuci tangan selepas membuang tuala wanita. Okey, yang ni adalah perkara biasa. Lepas awak dah siap buang-buang apa semua, awak cuci tangan. Kalau boleh ada sabun, cuci dengan sabun. Okey, kalau ada dekat situ hand sanitizer pun awak boleh gunalah untuk menjaga kebersihan diri awak sendiri. Yang terakhir adalah mandi dan bersihkan diri. Okey, untuk perempuan lebih banyak bahagian yang dia perlu basuh. Okey, terutamanya macam kita tengok kalau cikgu banding bezanya contoh macam rambut lelaki dan rambut perempuan. Okey, rambut lelaki sikit saja, tapi kalau rambut perempuan lebih banyak. Jadi dekat situ pun awak dah boleh nampak daripada segi cara penjagaan rambut berbeza. Okey, kalau macam lelaki mungkin dia pakai minyak shampoo sikit je. Pakai sikit je, dan basuh pun senang. Kalau perempuan, dia kena basuh lebih susah. Sebab apa? Sebab rambut dia panjang lah. Okey, jadi macam cikgu cakap, kalau lelaki juga kata kerap mandi, perempuan juga perlu lakukan benda yang sama, kerap juga mandi. Okey, jangan jadi macam budak-budak yang tak nak mandi. Kita kata suruh mandi, dia tak nak mandi. Okey, awak boleh fikir sendiri bila masa awak perlu mandi. Dan jangan pastikan awak kena pastikan awak jangan mandi terlalu banyak kali sampai membazir air. Okey, itu sangat penting. Awak boleh fikir bila masa yang awak perlu untuk mandi. Baik. Okey, informasi tandakan tarikh kedatangan haid pada kalender agar kamu mengetahui dan bersedia untuk kedatangan haid yang seterusnya. Okey, kalau sekarang ni zaman moden sikit, awak boleh gunakan aplikasi dekat dalam Google Play Store. Okey, awak boleh tengok ada apps yang berkaitan kitaran haid ni. Awak boleh download, awak boleh isikan data-data yang berkaitan dengan awak di dalam apps tu, dan apps tu akan tolong kirakan tarikh kedatangan haid awak.
Okey, awak boleh tanya dekat orang yang lebih dewasa, orang yang awak percayai. Kalau awak malu, awak tanyakan dekat ibu bapa awak tentang hal ini, ya. Okey. Sekian, terima kasih. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Sekian. Terima kasih.